ibadat. Kita sembahyang, kita puasa, kita keluarkan zakat, kita menunaikan umrah, pergi haji, kita buat macam-macam ibadat. Kita sembahyang bukan saja kerana sembahyang. Sembahyang kita, dia ada satu perkara yang sangat penting dikontrol dalam badan kita. Sembahyang bukan saja kita melakukan rukun-rukun fi'ali dan khawli, tetapi ada satu benda yang penting yang disebut apa? Qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang yang beriman ini. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, iaitu orang yang khusyuk dalam sembahyang. Menunjukkan dalam ibadat kita ni, sembahyang mesti ada khusyuk. Kalau sembahyang semata-mata sembahyang, kita rokok, tidak sujud dan sebagainya, baca elok, tapi kalau tak khusyuk tuan-tuan, sembahyang kita ini merdut, rugi dari segi pahala dia. Begitu juga dengan puasa. Kita puasa, menahan diri daripada makan dan minum. Sebab tu Nabi kata apa? Ma min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Ada di kalangan manusia ni yang berpuasa tapi dia dapat lapar dan dahaga. Kerana apa? Kerana dia puasa tu dia tak jaga satu lagi. Mata dia, telinga dia, mulut dia, anggota badan yang lain. Macam mana dia nak jaga? Ada satu anggota yang kontrol dalam badan kita ni. Kan? Sebab tu kita puasa. Kita sedekah, ambil duit bubuh, semata-mata bubuh duit, tuan-tuan, tiba-tiba tak dapat pahala. Kerana kita bubuh duit itu mesti ada dalam hati, dalam diri kita ini, namanya mukhlisin, ikhlas. Kan? Kita sedekah mesti kena ikhlas. Kita pergi haji mesti dalam diri kita kena, tak ada dalam sifat ini. Nama sifat itu riak. Kita nak buang sifat ini. Sifat ikhlas, sifat khusyuk, sifat syukur, sifat tak ada mazmumah ni sebenarnya dikontrol oleh apa? Disebut dalam Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Satu hari tak berguna tuan-tuan, harta, malun wala banun, harta dan anak pinak, kecuali hati yang ikhlas, hati yang sejahtera. Sebab tu ibadat yang kita buat ni, sembahyang, kita puasa, kita sedekah, kita zakat, kita semua ni mesti dikontrol oleh satu lagi, yang kata hati yang sejahtera, hati yang ikhlas. Sebab tu tuan-tuan, dalam badan kita ni, inna fil jasadi muzghatun, dalam badan kita ni ada satu gumpalan. Iza saluhat saluhal jasadu kulluh. Kalau sihat, sihatlah badan kita. Wa iza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau sakit, sakitlah. Ala wahya qalb. Nabi kata, ketahuilah, gumpalan tu kalau sihat, sihat badan, kalau sakit, sakit badan. Gumpalan tu namanya hati. Sebab tu tuan-tuan, malam ni macam mana kita nak proses hati kita supaya hati kita solat khusyuk, supaya hati kita ni tak ada riak, supaya hati kita ni ikhlas, supaya hati kita ni jujur, ada amanah, kan? Ada sifat-sifat yang mahmudah, sifat yang baik. Macam mana nak kontrol hati tu? Ada orang tanya saya, Ustaz, hati ni ada tak? Macam tuan-tuan duduk sekarang kan, tuan-tuan ada tak berbicara, tuan-tuan berbicara dengan saya? Ada kan? Tuan-tuan dalam hati, Ustaz ni nak cakap apa tau? Betul tak? Sebenarnya bukan fikir, hati tuan-tuan main. Ish, lambat, tak habis 10.30 aku nak belah. Hati berbicara. Hati kita ni tuan-tuan ni, macam mana kita nak kontrol hati kita ni, nak jadi ikhlas, nak jadi amanah, nak jadi syukur, nak jadi sifat mahmudah ni, macam mana nak buat? Kata ulama, kena ada dua. Saya nak ambil dua ya. Pertama, kita nak lembut hati, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah, ingat Allah, lembut hati. Jadi macam mana kita nak lembut hati kita ni supaya kita ingat Allah? Kena duduk dalam majlis ilmu. Ni macam tuan-tuan duduk ni. Sebab apa? Sebab bila duduk dalam majlis ilmu tuan-tuan, kita dengar ilmu yang diberi, sekurang-kurangnya hati kita ni akan ada, ya Allah, aku ni tak ada apa, ya Allah. Ni nak lahir ni, nak cuci hati ni, duduk dalam majlis ilmu. Sebab tu tuan-tuan, Allah bagi kita dua pilihan. Pertama, pilihan yang kita pilih. Yang kedua, pilihan yang Allah tetap. Contohnya tuan-tuan, ni tuan-tuan nak duduk dalam program ilmu ni, tuan-tuan pilih ke Allah tetap? Tuan-tuan pilih kan? Ada tak tanya-tanya, abang kenapa duduk? Tak tahu, siapa bawa, atau tak tahu duduk kan? Boleh kan?
Tuan-tuan pilih kan? Tuan-tuan pilih nak duduk. Ada orang dia pilih tak nak duduk. Malas duduk daripada dengar Ustaz Abdullah Khairi, dia buat lawak-lawak, dia belahak. Ada orang tak suka pilihan Ustaz Abdullah Khairi. Dia suka ustaz yang semua betul dia. Tak ada lawak-lawak. Bila cakap semua ilmu, mutiara ilmu keluar satu-satu. Dia pun. Kalau nak macam tu, tuan-tuan panggillah ustaz tu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan pun hangguk awal lagi. Hangguk apa? Lena. Kan? Faslun ini kita pada menyatakan. Nak mula dah tu. Kita 18 kali lena dah. Tuan-tuan ada pilihan nak ustaz macam tu. Ada orang nak ustaz macam Abdullah Khairi. Tu pilihan tuan-tuan. Tapi ada pilihan Allah. Pilihan Allah macam mana? Tuan-tuan bawa kereta. Accident. Pilihan tuan-tuan ke pilihan Allah? Saya nak pergi semayang Masjid Ulu Kelang. Saya nak accident, nak pilih motor ya. Boleh tak? Lori dah tunggu dah tuan-tuan. Tuan-tuan tak boleh pilih. Yang tu memang pilihan yang Allah tak. Contoh lagi pilihan tuan-tuan. Tuan-tuan boleh pilih tidur tidak? Saya nak tidur pukul 10. Tapi lena pilihan tuan-tuan tak? Aku nak tidur pukul 10. Lena tuan-tuan tak boleh pilih. Tuan-tuan pejam mata tapi tak lena. Tetapi Allah pilih, dia tetapkan 10.30 lena. Kita fikir macam-macam, tak lena, tak lena. Tak tengok. Dah bunyi lena dah. Bukan pilihan kita, pilihan Allah. Pilihan Allah. Lagi pilihan Allah apa? Mimpi. Tuan-tuan boleh tak pilih mimpi? Malam ni saya nak mimpi dengan Siti Nurhalizah. Boleh? Nah, dah. Tuan-tuan tidur aja. Tiba-tiba Allah pilih tuan-tuan mimpi jatuh bangunan. Jaga-jaga. Malam ni mimpi jatuh bangunan. Ada orang mimpi tuan-tuan jatuh dalam air. Jaga-jaga basah, dia kencing penuh. Itu bukan pilihan dia. Itu pilihan yang Allah tetap. Tapi Allah bagi kita pilih. Contohnya, kita nak datang rumah Allah. Allah pilih kita ke kita pilih? Kita pilih, betul tak? Bawa kereta, cari parking tak ada. Mana nak parking ni? Geram tak kira dah. Hantamlah parking kan. Tiba-tiba orang bagi tahu dalam pengumuman, Assalamualaikum, WBP sila ubah 2432. Dia pun orang nak mengaji kena ubah. Dia ubah balik terus. Pilihan dia balik, tuan-tuan. Balik terus. Tuan-tuan boleh pilih. Tapi pilihan tuan-tuan ada pilihan yang Allah tetap. Kan? Contohnya baru ni pilihan raya. Tuan-tuan pilih kan? Betul tak? Ni bukan politik, tuan-tuan pilih. Saya nak pangkah yang ni. Menang siapa pilih? Tuan-tuan pilih ke Allah pilih? Allah pilih menang. Betul tak? Yang menang pun terkejut. Menang. Yang kalah. Lah, kalah. Dua-dua terkejut, tuan-tuan. Dua-dua terkejut. Sebab bukan pilihan kita. Pilihan Allah. Sebab tu tuan-tuan, saya dapat daripada kawan saya telefon daripada Jepun. Dia kata Malaysia is a very great country. Kan? Ni sekarang ni tuan-tuan, Tuan Mahathir suruh kita cakap orang putih. Jadi kuliah pun dalam bahasa Inggeris. Malaysia is a very great country. Saya kata why? You change the government without any violence, without any demonstration, without any provocation. Dia kata you are a very great country. Dia kata Malaysia ni tukar government, tak ada rusuhan. Dia kata compare with other country, for example Mesir, nak tukar mati, bergaduh. Indonesia bergaduh, Malaysia relax. Tukarlah, relax lah. Sebab kita pun tak sangka nak menang. Lah, menang. Yang kalah, lah kalah tu. Jadi kita pun tak sangka. Mampu habis, orang utara mampu habis. Siapa menang pun. Orang utara bagus tuan. Dia kira mampu ya. Siapa nak menang, menang lah. Yang penting aku boleh motong. Dia kira boleh motong lah. Tuan-tuan, kita pilihan Allah, bukan pilihan kita. Sebab tu Allah bagi pilih ni, pilih yang baik. Tuan-tuan nak duduk program ilmu ni, tuan-tuan, lembut hati, pilih yang baik. Sebab apa? Kita nak mati pun pilih yang baik. Saya cerita tuan-tuan, mak saya nak mati. Ada orang kata Allah tetap untuk dia, tapi kita pilih. Pilih macam mana? Mak saya nak mati, dia pilih, ya Allah, aku nak mati hari Jumaat. Saya duduk di Mekah, tuan-tuan, duduk di Mekah. Masa tu hari nak wukuf, mak saya duduk dalam ICU dah 2 minggu. 2 minggu. Ayah saya telefon, Khairi, mak nazar. Saya kata, mak, ayah nak balik ke esok nak wukuf ni? Dia kata, hang wukuf lah. Dia kata, hari wukuf tu doa banyak-banyak kat mak.
Masuk saja waktu zuhur, saya doa sungguh-sungguh. Ya Allah, mak aku nazak ya Allah. Kalaulah mak aku nak mati, bagi mati atas tangan aku ya Allah. Bagi mati aku ada ya Allah. Aku nak mandi jenazah dia. Aku nak kapan jenazah dia. Aku nak semayang. Aku nak kuburi jenazah dia. Aku nak jadi imam. Aku nak baca talqin. Ya Allah, tolonglah ya Allah. Doa sungguh-sungguh tuan. Doa sungguh-sungguh, menangis saya. Esok tuan-tuan, ayah saya telefon. Khairi, mak dah sihat. Dia tuan-tuan, sihat terus. Doktor kata boleh balik. Balik. Rupanya tuan-tuan ingat, kalau keluarga kita duduk nazak, tiba-tiba Allah bagi sihat, bukan sihat untuk seterusnya. Sihat nak bagi kita ingat tuan-tuan. Dia balik-balik, dia masak untuk ayah saya. Keluarga semua balik makan seronok tuan-tuan. Ni sihat. Hari ketiga masuk balik ICU. Ayah saya telefon, Khairi, mak dalam ICU. Ni macam mana ayah nak balik? Bagi selesai haji dia kata. Nanti aku telefon lagi. Elok selesai haji, ayah telefon, Khairi, kalau boleh balik-balik, mak menanti kamu. Saya dalam hati, ya Allah, aku bawa jemaah ni macam mana ni ya Allah. Panggil jemaah, macam mana jemaah? Mak saya nazak, saya nak balik ni. Baliklah ustaz. Yang lain kami dah selesai dah, tak apa. Ustaz dah buat elok dah. Ustaz nak balik-balik. Saya pun ambil flight tuan-tuan 8 jam. Saya dalam hati ni, aku buka telefon, mesti mesej, mak dah tak ada. Mak dah tak ada. Dalam hati ni, ya Allah, nak buka telefon ni, sampai buka, nak buka. Buka, tak ada apa. Mak tak mati lagi ni. Alhamdulillah, tuan-tuan. Saya pun ambil kereta kawan, tolong hantar. Sampai dekat hospital, naik, mak saya, ayah saya tunggu. Saya cium tangan ayah, peluk. Ayah, macam mana mak? Mak duk nanti kamu. Tuan-tuan, saya pun naik. Mak saya nazak, tak bercakap dah. Saya pegang tangan. Mak, Khairi balik ni. Tiba-tiba dia buka mata. Balik dah ke? Hari ni hari apa dia kata? Saya kata, mak, hari ni hari Rabu. Aku nak mati hari Jumaat. Dia kata, tengok. Dia nak mati hari Jumaat. Dia nak pilih mati hari Jumaat. Saya kata, mak tak mati. Mak duk cakap lagi ni. Mak okey lagi. Aku nak mati hari Jumaat. Dia kata, kalau aku mati, Rusydi tolong jadi imam. Adik saya. Dia beritahu dah. Dia kata, hang tolong baca talqin. Dia kata, kalau aku mati hari Jumaat, dia kata, jangan lupa. Dia kata, jangan ke bumi lepas asar. Dah masuk hari Sabtu. Dia kata, ke bumi sebelum asar. Dia kata, dia minta ni. Dia minta. Allah tuan-tuan, bila kita minta sesuatu, Allah bagi tuan-tuan. Alhamdulillah, hari Rabu tu sihat. Doktor kata boleh bawa ke IJN. Saya bawa mak saya ni cakap suka lawa. Sebab tu saya ceramah, saya ikut mak saya. Mak saya kalau cakap Umar Kunuri, orang bakal gelak habis. Sebab dia cakap siam, dek lama tak jumpa. Dia cakap dulu. Jadi semua bakal gelak tuan. Jadi mak saya tu ada macam pelipur lara sikit lah. Jadi saya ikut mak saya lah. Jadi dia naik van tu kan, van tu bawa laju. Dia, ni naik kuda ke van ni? Dia kata. Kan tuan-tuan dah dengar dalam YouTube kan, ni kopi apa ni sedap ni. Tuan-tuan dengar tak? Mak saya cakap dulu, ni van ke kuda ni? Dia kata, mak ni van ni kuda, macam kuda. Dia kata. Bawa sampai dekat AJN, doktor cek. Kemudian alhamdulillah masuk admit dalam ward. Bila masuk ward, pukul 10 malam hari Khamis. Masuk pukul 10 pagi, doktor panggil semua. Doktor kata apa? Mak kamu, mak tuan-tuan, kami dah sedia 7 antibiotik. 2 dah masuk. Semua yang ada dalam badan sudah tidak berfungsi. Habis tuan-tuan. Jantung dengan mesin. Hati habis. Buah pinggang memang rosak. Habis semua tak fungsi lah. Kami kata, ya Allah, kami masuk, mak kami bersembang elok. Tiba-tiba tak ada harapan. Doktor kata tak ada harapan dah. Ada 5 lagi. Kalau 5 ni masuk, tak boleh juga. Kami tak boleh buat apa. Jadi tanya ayah macam mana? Aku dah dengan mak kamu 60 tahun. Aku serah. Aku pasrah, aku serah, dia kata. Akhirnya tuan-tuan, kami tengok mak. Tuan-tuan kena ingat, bila kita nak mati, apa yang kita buat dunia, Tuhan akan bayang balik masa nak mati. Mak saya guru Quran tuan-tuan. Ketika saat dia nak meninggal, saya tengok dia macam ni. Macam dia duk tunjuk budak-budak mengajar Quran. Saya tengok, ya Allah, mak aku. Tuan-tuan, pukul 11 hari Khamis malam, esok Jumaat, doktor panggil. Tuan-tuan, waris kepada Ramlah binti Saleh, kami dah masuk 7 antibiotik. Dah habis. Kami habis ikhtiar. Kami tak tahu nak buat apa dah.
serah pada waris macam mana nak buat. Tak apalah, ayah saya kata, kita pun tunggu di tepi mak. Semua ustaz, tuan-tuan, anak-anak semua hafal Quran, baca Quran. Seorang baca-baca, pukul 4:30 mak saya memandang ke langit nazar. Mak, la ilaha illallah. Dia apa? Meninggal 4:31 pagi Jumaat. Dia nak mati hari Jumaat, Tuhan makbul. Sebab apa? Sebab dia buat tu nak kepada mati hari baik. Dia buat masa hidup dia. Quran tak pernah tinggal bang. Solat ni, duha ni tak pernah tinggal. Quran selalu baca. Duk mengajar orang lagi. Dia minta hari Jumaat. Pilihan dia macam tu. Allah tetap dengan pilihan dia. Mati hari Jumaat. Bila mati tuan-tuan, kami angkat jenazah mak turun untuk dimandikan. Sebab apa? Nak bawa balik ke Penang. Dia IGN tuan-tuan. Bila sampai nak mandi, tiba-tiba datang 2 orang ustazah. Ni ustazah nak mandi mak saya ke? Ya. Boleh tak kami nak mandi jenazah mak kami? Dia kata, ni siapa ni? Ustazah tu teruk tu lah, tak kenal Ustaz Abdullah Khairi tuan-tuan. Dia tak pernah tengok YouTube ni. Ustazah tu teruk. Dia kira mandi mayat dia tuan-tuan. Dia tak tengok YouTube. Dia kata tak apalah, sila. Tuan-tuan, kita nak mandi mak kita. Mak dengan kasih sayang kita angkat, letak atas tangan. 6 orang anak, 25 cucu letak. Saya ambil air, saya siram mak saya. Ketika siram saya sebut, ya Allah, kau jadilah air yang kena tubuh mak aku, ya Allah, jatuh ke bawah. Kau gugurkan dosa mak aku seperti mana gugurnya air ini, ya Allah. Ustazah tadi menangis. Menangis dah. Menangis ustazah tu. Bila dia menangis, semua menangis. Saya pun tuan-tuan basuh apa semua, tuan-tuan dah siap habis. Kapan ustazah ni jumpa ayah saya? Ni pakcik, ni siapa yang ramai-ramai mandi ni? Inilah anak dan cucu saya. Saya 30 tahun dah mandi jenazah, tak pernah jumpa lagi anak dan cucu mandi jenazah mak dia macam ni. Tengok, mak saya nak macam tu. Pilihan dia macam tu, Allah bagi macam pilihan dia. Sebab tu tuan-tuan, kita ni tuan-tuan dalam majlis ilmu, kita pilih ke Allah tetap? Kita pilih. Pilih tuan-tuan majlis ilmu untuk apa? Lembutkan hati kita. Lembut hati dia duduk majlis ilmu. Sebab tu kalau bolehlah tuan-tuan, dalam kita belajar ilmu ni, 3 ilmu tuan-tuan jangan tinggal. Pertama, ilmu yang mengenal Allah, ilmu tauhid. Mengaji, kena mengaji tuan-tuan. Sebab tu disebut awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama ni ilmu yang kenal Allah. Kenal Allah apa? Tengok Nabi Ibrahim, dia duduk di siang hari, dia duduk kaji, mana Allah, mana Allah. Tiba-tiba matahari terbit. Allah, Tuhan, Tuhan, Tuhan aku. Tiba-tiba matahari tenggelam. Oh, Tuhan bukan hilang. Naik bulan pula. Oh, bulan. Ini Tuhan. Tiba-tiba hilang. Ini bukan Tuhan. Tiba-tiba bapak dia azar. Bapak dia kata, nah, aku buat daripada buah kurma. Kamu tolong jual. Suruh mereka sembah ni Tuhan ni. Dia jual tuan-tuan buah kurma tu, Tuhan tu. Okey. Siapa bodoh nak beli? Siapa bodoh boleh beli? Siapa nak beli? Dia kata, siapa bodoh beli. Ni Tuhan ni, Tuhan. Siapa pun tak beli. Akhirnya orang report dekat bapak dia, Ibrahim jual, dia kata siapa bodoh beli. Siapa nak beli? Tuan-tuan tengok, dia menggunakan akal dia untuk cari mana Allah. Sebab tu kita kena belajar ilmu yang pertama, ilmu yang kenal Allah, ilmu tauhid. Ada orang tuan-tuan, dia mengaji ilmu tauhid saja, tak jadi. Dia kena mengaji ilmu yang kedua, namanya ilmu fiqh. Ilmu fiqh ni ilmu yang nak solat macam mana? Allahu Akbar ada. Ilmu fiqh ni dia ada 6 hukum. Pertama, halal, haram, wajib, sunat, makruh, mubah. Dia tak ada bid'ah. Ni kenapa tak solat ni? Bid'ah. Kenapa ni kita selawat? Bid'ah. Dia tak ada. Dia ada halal, haram, wajib, sunat, makruh, harus. Dia tak ada yang lain. Kita ni duk buat bid'ah. Tak ada. Tuan-tuan, dia halal haram. Tuan-tuan, ni halal macam mana? Kita kena tahu ni. Sembahyang halal tak? Halal. Boleh tak sembahyang dalam tanah? Jadi haram. Tu sebab tu kena tahu. Kan? Sedekah halal. Kita ambil sedekah tu bagi kepada orang yang tak sepatutnya untuk kita bagi. Jadi haram. Sebab tu kena tahu hukum. Macam kita lah dengar selalu, cakotiau dalam Ramadan halal haram. Cakotiau halal, tapi dalam Ramadan jadi haram. Betul tak? Haram. Tuan-tuan makan tengah hari cakotiau haram tak? Haram lah. Tuan-tuan rokok haram ke halal? Halal, kepala otak hamba halal. Rokok haram.
Tapi nak isap juga dalam Ramadan. Macam mana nak isap? Lepas maghrib. Lepas maghrib isap rokok. Allahu akbar, Allahu akbar. Isap lah. Bukan kata halal, haram juga. Tapi nak isap juga, kan? Mi bandung, cakotiau telur dibasuh, mi bandung, nasi lemak. Semua tuan-tuan haram dalam Ramadan. Halal lepas maghrib. Lepas maghrib halal. Kan? Bersama isteri halal haram. Halal 11 bulan halal. Siang malam tepi pagar dalam rumah semua boleh. Semua boleh. Ramadan haram. Bila halalnya? Lepas tarawih. Lepas maghrib lah dah. Teruk tuan-tuan. Lepas maghrib balon dah. Kalau lepas maghrib Allahu akbar Allah. Pak imam pun tak datang tuan-tuan. Semayanglah 8 rakaat dulu dengan tazkirah. Ni nak bagi tahu kita kena faham halal haram. Ada wajib sunat. Ni kena tahu hukum fiqh ni. Macam mana sembahyang kita? Ni ada fiqh. Fiqh saja tak jadi, kena ada tauhid. Ada orang mengaji tauhid saja jadi zindik, jadi sesat. Ada orang mengaji tauhid tuan-tuan, dia kenal Tuhan, tiba-tiba tak semayang. Ada. Kenapa tak semayang? Aku daripada nur Muhammad daripada nur Allah, maka aku ialah nur Tuhan, maka aku Tuhan. Ada orang tuan-tuan mengaji sifat 20. Pernah dengar tak kitab sifat 20? Ada orang mengaji akhirnya tak solat. Ini mengaji tauhid tak jadi, kena mengaji fiqh. Kalau tauhid saja zindik, sesat. Kena mengaji fiqh. Fiqh macam mana nak puasa? Puasa macam mana? Maka ditunjuk dalam fiqh. Puasa ada puasa sunat, ada puasa wajib, ada puasa qada. Ni kena tahu. Sebab tu kena ada dalam fiqh ni fardu ain, fardu kifayah. Ni kena ada ni, kena tahu ni. Bila dah ada fiqh, tak jadi fiqh, kena ada tasawuf. Tasawuf ni lah hati. Ni tuan-tuan duk mengaji ni tuan-tuan, mengaji tasawuf, hati ni kena mengaji. Ni hati. Hati apa? Hati yang suci. Bila semayang kena ikhlas, bukan semayang saja. Fiqh dia suruh semayang lah. Allahu akbar. Kena ikhlas, bukan ikhlas khusyuk pula. Bismillahirrahmanirrahim. Aku semayang kerana-Mu ya Allah. Ni ada orang semayang kerana manusia. Orang tengok ya. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak macam khusyuk, tapi hati dia apa? Aku menunjuk. Ni itu nama tasawuf. Ada orang kata tasawuf ni air acar. Bukan air acar bang. Kalau mengaji tauhid, mengaji fiqh, tak mengaji tasawuf, namanya fasik. Fasik macam mana? Hati dia jauh dengan Allah, maka dia mengaji dua aja, tauhid, fiqh. Dia tahu hukum, dia akan menipu. Dia tahu hukum macam mana? Contoh, 16,500 ialah kadar nisab bagi duit. Disimpan selama setahun. Haul, cukup haul. Mesti 16,500 cukup dia simpan. Nah, sampai 9 bulan dia ambil duit tu. Agak-agak kena keluar dah zakat bila cukup setahun. Dia gunakan duit tu bagi tak cukup. Bila nak cukup dia guna. Bila nak cukup dia guna. Kena keluar dah zakat? Tak kena. Tak kenalah sebab tak cukup. Tapi itu namanya menipu. Hati dia jauh dengan Allah. Itu namanya fasik. Sebab tu tuan-tuan kena mengaji tauhid. Tengok macam Imam Ghazali. Orang yang hati dia dekat dengan Allah tuan-tuan. Dia nak mati macam mana? Ketika dia nak mati dia bagi tahu abang dia, Imam Ahmad bin Hanbal. Hari ni aku nak mati, dia kata. Dia ambil wudu. Kemudian dia mandi siap-siap. Lepas mandi dia ambil kain kapan dia tutup. Habis dia tutup, dia kata, wahai abangku, kau tutupkan mukaku. Aku nak bertemu dengan kekasihku. Lalu Imam Ahmad bin Hanbal tutup. Imam Ghazali meninggal. Sebab apa? Hati dia dekat dengan Allah. Sebab tu kita kena mengaji ni tuan-tuan. Duduk dalam program ilmu bagi ingat Allah. Ilmu, program ilmu. Duduk dalam majlis ilmu ni. Alhamdulillah. Hati kita dekat dengan Allah. Lembut hati kita. Kawan dengan orang baik. Tengok kan. Baru ni dalam Facebook 2-3 hari ni. Seorang sahabat kita nama Badrul. Dia meninggal dekat makam Nabi SAW. Tengok tak? Mati dekat makam Nabi SAW. Cuba tengok macam mana dia mati dekat makam Nabi. Mati pula dalam bulan Ramadan. Tengah puasa lagi. Kita nak kata apa orang macam ni? Jamin syurga. Cuba tengok macam mana mati dia. Dia antaranya selalu datang program ilmu. Kemudian selalu meraihkan akan ulama-ulama. Ulama-ulama diraih sungguh. Selalu keluar majlis ilmu, majlis dakwah. Ikut tabligh, tuan keluar mengata, Allah mati dah dekat makam Nabi SAW. Hari pula hari baik pula. Kemudian tengah apa? Tengah puasa lagi. Allahu Akbar. Kita nak kata apa orang macam ni? Jamin syurga.
Sebab tu nak lembut hati tuan-tuan, kena duduk program ilmu, kena mengaji ni, 3 ilmu ni. Kalau ada 3 ilmu ni, alhamdulillah tuan-tuan, bekal untuk kita. Lagi apa? Bukan saja program ilmu, bizikrillah, ingat Allah. Di antaranya tuan-tuan banyaklah sebut akan Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar tahu apa dia? Kunci syurga yang disebut, penghulu segala istighfar. Siapa sebut lepas maghrib, kalau dia mati malam, mati jamin syurga. Kalau dia sebut selepas subuh, dia mati pada siang tu, mati dia syurga. Apakah Sayyidul Istighfar? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tuan-tuan ingat tak? Hafal ni live ni, tuan-tuan balik buka audio kuliah, type Ustaz Abdullah Khairi, balik tengok tu Sayyidul Istighfar. Siapa yang sebut lepas maghrib, dia mati malam, jamin syurga. Siapa sebut lepas subuh, dia mati esok pagi, jamin syurga. Sayyidul Istighfar kita sebutlah tuan-tuan. Yang ni lah akan lembut hati kita. Lagi apa? Ni, selain daripada majlis ilmu, zikir. Zikir yang paling bagus, Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sebut, lembut hati. Sebab apa? Orang yang sebut istighfar ni tuan-tuan, doa dia mustajab. Saya ingatlah ada orang jumpa saya, Ustaz ni saya mengandung Ustaz. Saya mengandung pula. Saya nak isteri saya mengandung 8 tahun tak ada anak. Dia kata, saya kata ada, jom ikut saya pergi umrah. Bawa. Dia doa depan ni, depan multazam. Ustaz dah habis doa, Ustaz tolong doa untuk kami. Tuan-tuan tahu saya doa macam mana? Bukan saya doa ya Allah bagi dia orang ni anak. Saya duduk di antara 2 pasangan ni, saya bisik kat telinga, abang doa macam ni. Nak doa macam mana? Ya Allah ampun dosaku ya Allah. Minta ampun dosa lu. Kita ni tuan-tuan, mungkin Allah tak bagi anak kerana dosa banyak. Ya Allah ampun dosaku ya Allah. Saya dia pun, ya Allah ampun dosaku. Saya kata, ya Allah ampun dosa isteriku. Dia pun, ya Allah ampun dosa isteriku. Dia menangis. Kemudian isteri doa pula, ya Allah ampun dosaku. Ya Allah ampun dosa suamiku. Tak mau doa. Oh, tak mau doa. Saya kata, kau doa? Tak mau. Kau doa? Tak mau. Saya kata, kenapa? Banyak dosa Ustaz. Moboh menampar tuan-tuan. Dia tak mau doa. Saya kata, kau buanglah. Mungkin kerana tu Allah halang dapat anak. Kau buang yang keruh, ambil yang jernih. Kan? Doa, ya Allah ampunlah dosa suamiku. Menangis dua-dua ni. Saya pun, ya Allah ampunlah dosa mereka ya Allah. Bagikan mereka anak ya Allah. Saya doa tu bulan 3 tahun lepas. Bulan 3 baru ni saya pergi umrah. Suami dia telefon, Ustaz, ada apa? Alhamdulillah Ustaz, isteri saya dalam labor room. Rupanya nak beranak dah. Mengandung tak bagi tahu, beranak baru nak bagi tahu. Orang ajar betul. Kerana apa? Mungkin kita ada dosa. Sebab tu tuan-tuan, ni Ramadan ni paling terbaik. Tuan-tuan, kalau ada masalah anak, doa untuk diri kita. Ya Allah ampun dosaku ya Allah. Baru minta doa untuk anak. Ya Allah anak aku ni tak tahu dah buat apa ya Allah. Tambah-tambah mustajab ketika buka puasa. Buka puasa tu mustajab. Doa apa? Semua Allah terima. Allah buka pintu hijab. Dan masa itulah anak kita, isteri kita ada. Masa tu doa, ya Allah, ini anak aku ya Allah. Aku tak tahu nak buat apa lah ya Allah. Hati dia keras. Geram ya Allah. Anak pun tolak bala. Doa masa tu. Isteri pun doa juga. Habis-habis suami doa, isteri doa. Abang sudah bagi saya pula. Ya Allah, ni suamiku doa pandai. Tapi hati punya teruk ya Allah. Lembutkan hati tu. Macam tu pula. Mustajab doa tuan-tuan. Tuan-tuan, mustajab doa. Sebab tu kalau boleh, Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ni lembut hati kita. Lagi pak, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ingat Allah, lembut hati. Apa dia? La ilaha illallah. Tuan-tuan duk dengar ni, hati main. La ilaha illallah. La ilah. Bagi biasa bang. Sebab kalimah ni lah yang boleh sebut masa mati esok. Masa nak mati kan, kalimah ni yang boleh sebut. Buka mulut je. La ilaha illallah. Nampak? Lidah bergetar. Mulut tak perlu muncung. Kalau muncung masa tu tak larat dah. Nak subah kena muncung. Mana boleh? Tak boleh muncung.
Alhamdulillah. Yang boleh sebut apa? Buka aja. La ilaha illallah. Tuan-tuan buka tengok. Sebut. Nak mati lah tu. Kalau nak mati pun bagi lepas raya lah tuan-tuan. Tuan-tuan. Ni kalau hidup tak pernah sebut, mati tak boleh sebut. Sebab tu kena sebut sekarang ni. Tuan-tuan duk dengar ceramah ni, hati main. Hati lembutkan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bagi masuk tuan-tuan. Bagi masuk. Lagi apa zikir yang paling bagus lagi? Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Saya sebut selalu dalam YouTube. Kalimatani, dua kalimah khafifatani ala lisan, mudah disebut. Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Wa saqilatani fil mizan, berat timbangan. Wa habibatani ila rahman, Allah suka kita. Tuan-tuan, kalimah ni Allah suka, berat timbangan. Tuan-tuan puasa agak-agak, Allah terima dah puasa kita? Tak tahu tidak? Tapi sebut ini berat timbangan. Esok nak timbang esok, kalimah yang kita sebut ini berat. Mudah aja. Apa kalimah itu? Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Allah suka kat kita. Tuan-tuan, kalau manusia suka, belum tentu Allah suka. Manusia suka kalau kita bagi duit kat dia. Nak dapat duit. Bagi. Duit tuan-tuan bukan penyelesaian masalah. Duit bukan penyelesaian masalah. Tapi kalau tak ada duit, banyak masalah. Pening tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, Allah suka kat kita. Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Saya cerita dalam YouTube kan. Ada seorang budak datang jumpa saya. Umur 22 tahun. Ustaz ada tak kabel-kabel? Saya kata kabel apa? Saya nak pergi interview Kementerian Pelancongan. Interview apa? Adalah Ustaz jawatan dalam tu. Ustaz ada tak kabel-kabel? Saya kata kabel. Rupanya recommend lah. Saya kata saya tak ada kabel. Saya pembangkang. Dulu kan. Saya tak ada kabel. Ustaz tak ada ke kabel-kabel yang spark macam dia? Spark pun tak ada. Tapi ada satu kabel yang direct dengan Allah. Kabel apa? Kamu hafal zikir ini. Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Allah suka kamu. InsyaAllah orang interview pun suka. Dia kata, betul tak Ustaz? Betul. Kalimatani yang khafifatani ala lisan wa habibatani ila rahman. Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Dia pun pegang file nak pergi interview, hafal yang itulah. Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil azim. Sampai giliran Ahmad bin Harun, dia subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Tolak pintu. Tolak sepatut bagi salam. Dia tolak subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Dia pergi sebut yang tu. Rupanya orang yang interview tu orang yang soleh. Dia kata apa? Kenapa kamu sebut zikir ini? Allah suka, dia kata. Ya, Allah suka, dia kata. Oleh kerana Allah suka, aku suka kamu. Mari duduk. Aku terima kamu sebagai pekerja aku. Dapat kerja terus. Kerana apa? Kerana Allah suka. Akhirnya dia kerja 3 tahun tuan-tuan. Lepas tu dia berhenti, dia buka cakotiau telur dibasuh. Tu dekat Glamoury tu. Tuan-tuan tengok, cakotiau telur dibasuh. Saya pun confused. Telur siapa dibasuh ni? Confused tuan-tuan. Confused kan? Saya kalau cakotiau saya cukup minat. Kalau cakotiau. Satu lagi kalau kambing. Kalau tuan-tuan nak jamu saya, cakotiau dengan kambing. Ada tak? Ada, malam ni ada. Okey kita cepatkan habis tuan-tuan. Saya cakotiau, saya cukup minat tuan-tuan cakotiau. Tengok cakotiau telur dibasuh. Saya pun pergilah. Isteri dia, kakak cakotiau special satu. Dia dengar suara saya. Ustaz! Apa maksud dia? Dia kenal saya lah. Bila kenal saya, maksud dia apa? Free. Selalu macam tu lah. Kalau kenal dia free ya. Kan? Allah. Baru ni kan pihak raya. Dia orang kata Ustaz masuklah calon. Ustaz kalau menang jadi yang berhormat. Saya kata boleh menang ke? Ustaz famous menang. Ustaz Dosuki famous pun tak menang. Saya tak mau. Saya nak jadi ustaz. Ustaz pun tunggu. Masuk restoran makan-makan, angkat kepala nak bayar. Belum bayar, orang bayar kat kita. Free. Kalau jadi yang berhormat, masuk restoran. Kira semua. Saya bayar. Buat apa tuan-tuan? Dah lah gaji kena potong 10%. Biar jadi yang ustaz. Untung tuan-tuan free. Ustaz. Saya kata kenal saya ke? Takkan tak kenal ustaz. Tak apa ustaz. Ustaz nak makan apa? Cakotiau ya. Special ke? Ya baik. Saya buat special untuk ustaz. Dia pun buat angkat-angkat tuan-tuan. Cakotiau udang penuh. Selalunya dia orang bagi tahu 2 udang kan.
Ini bukan cakotiau dah, cakudang. Udang penuh. Saya makanlah dengan udang-udang. Sedap tuan-tuan. Habis-habis. Kak berapa? Dia duduk di belakang. Ustaz! Tak payah Ustaz. Saya tahu dah. Free. Jangan macam tu. Saya nak bayar ni. Duit saya laku ni. Duit laku ni. Duit Ustaz tak laku. Tapi ilmu Ustaz laku. Dia tak ilmu macam mana? Ustaz ingat tak 3 tahun dulu? Ustaz ajar saya satu zikir. Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Saya pergi interview Ustaz, Allah suka saya. Orang interview pun suka. Saya dapat kerja Ustaz. Allah mudah Ustaz, saya amal zikir ini. Meniaga saya pun laku Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Ustaz, duit Ustaz tak laku hari ini. Ustaz simpan. Tapi ilmu Ustaz bekal saya di akhirat. Tuan-tuan, lembutkan hati. Sebut subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Okey, cukup yang tu. Yang kedua. Yang kedua Nabi kata apa? Sebut dalam Quran. Tuan-tuan, nak lembutkan hati. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya tentang apa yang dinafkah. Qul ma anfaqtum min khairin. Apakah nafkah yang paling baik? Tuan-tuan nak lembut hati, ya banyakkan nafkah. Infak. Apakah infak yang paling baik? Falil walidain. Bagi tuan-tuan kepada mak ayah kita. Mak ayah kita, lembut hati kita tuan-tuan. Tuan-tuan nak lembut hati, ni duit ni bagi lah. Yang kita bagi itulah kita punya. Yang kita simpan tu bukan kita punya. Saya pernah tuan-tuan nak kereta, pergi ceramah di Alostar. Dia orang bagi dalam sampul tu. Tengok-tengok ada. Ui, banyak juga. Saya pun seronok lah. Ui, banyaknya. Sampai tuan-tuan dekat gurun, tayar pancit. Berhenti. Allah, pancit. Panggil orang. Buat towing tu, sampai tu. Ustaz, ini tayar dah tak boleh guna. Tu macam mana? Kena tukar. Berapa? 700. Kita pun buka sampul. Baru dapat 700. Nak kena bagi pula. Rupanya duit tu bukan saya punya. Duit tu Cina tu punya. Tuan-tuan, bukan saya punya. Lepas tu nak kereta balik pula. Sampai daripada gurun tu lalu sekali lagi. Tiba-tiba situ ada AES. Rupanya bukan AES tu, yang tembak tu. Sampai di depan tu, polis tahan. Saya pun berhenti lah. Buka lah. Cik letak serban lah. Kukut lah dia kenal. Buka. Ustaz! Oh, dia kenal. Lega. Mesti boleh lepas kan? Ustaz turun. Kita pun turun. Oi kawan-kawan, Ustaz Allah khairi. Ambil gambar. Oh, kita pun ambil gambar lah. Dia tahu Ustaz, tolong pergi sana. Dah ambil gambar, pergi tengok. Rupanya rotek mampus tuan-tuan. Ustaz tengok. Mati rotek tu 3 bulan dah. Ustaz tengok Ustaz, kalau mati 2 hari tak apa. Ni 3 bulan. Tu macam mana? Saman lah Ustaz. Saya dalam hati, korang ajar. Dah lah selfie, saman kena lagi. Ambil aja. Rupanya tuan-tuan, bukan kita punya apa yang ada kat kita. Apa yang kita bagi itulah kita punya. Di antara apa? Wali walidain, bagi mak ayah kita. Ada di kalangan kita, Syria, bantu. Rohingya, bantu. Tapi mak ayah kita tuan-tuan nak bagi RM1, RM100 berkira. Jangan berkira bang. Ingat siapa yang dalam Ramadan ini dia menafkahkan dalam satu hadis, saya lupa matanya. Nafkah ataupun infak dalam bulan Ramadan lebih baik daripada malam Lailatul Qadar. Dan lebih baik daripada solat di hadapan Hajarul Aswad. Menunjukkan apa? Siapa yang infak dalam Ramadan ni, lembut hati dia, lebih baik pada 1000 bulan. Kemudian kali pula disemayang di depan Hajarul Aswad, 1 rakaat 100,000. 1000 kali 100,000 berapa? 1 trilion. Tuan-tuan kira tak? Ini bukan politik. Betul ini. 1000 bulan betul tak? Semayang depan Hajarul Aswad 100,000. 1000 kali 100,000, 1 trilion. Sedekah dalam bulan Ramadan sama dengan hutang negara. Tuan-tuan tengok, ni bukan politik tuan-tuan, ni betul ni. Sebab tu kalau boleh bang, sedekahlah, lembut hati kita. Ni kita tak mau tuan-tuan, rugi sangat-sangat Ramadan ni. Di antara apa? Mak ayah kita bagi dulu. Mak ayah. Kemudian apa? Kemudian disebut wal aqrabin, orang yang paling dekat dengan kita. Siapa paling dekat? Adik-beradik kita, tengok dulu. Adik-beradik kita, ni abang kita, pak saudara kita, tengok dulu. Ni raya ni,
Dia orang makan tak makan, baju raya ada tak ada, tolong bagi tuan-tuan. Lembut hati kita ni. Orang yang bagi ni tuan-tuan, Allah, seperti mana air yang mengalir. Nabi tuan-tuan, seperti mana angin yang bertiup. Ramadan, nafkah yang terbaik, sedekah paling baik ialah sedekah pada Ramadan. Bagi. Lagi apa tuan-tuan? Lagi dia kata apa? Wal yatama wal masakin. Sedekah kepada anak yatim dan orang miskin. Anak yatim tuan-tuan, pegang kepala pun besar pahala dah. Allah kira sebanyak mana rambut yang berada di atas kepala dah. Allah ampun dosa kita. Ni anak yatim tuan-tuan, anak yatim yang belum baligh. Jangan datang pula, saya anak yatim. Yatim apa? Ahmad bin Yatim. Tak jadi. Pegang kepala anak yatim yang belum baligh, pegang seperti mana rambut yang ada tu. Allah ampun dosa kita. Tu hebatnya. Wal yatama wal masakin, orang miskin. Sebab tu jaga. Ada orang datang jumpa saya, "Nah ustaz, ni fidyah isteri saya. Fidyah puasa." Ni bagi kat siapa ni? Ustaz, bagilah dekat masjid, makan kat masjid. Jaga. Fidyatun ta'amul miskin. Fidyah ni kena bagi makan orang miskin. Bukan tinggal kat masjid Ulu Kelang. Ada tinggal kat sini. Ustaz, tolong. Ini orang miskin kah? Tuan-tuan yang duduk sini miskin kah? Ada? Ada no? Ada juga, ada senap juga no? Oh, teruk juga banyak sini. Ingat gaya dah. Sebab tu kalau boleh tuan-tuan, ni masjid kita ni, kita kena ubah sikit minda. Macam Jai buat baguslah, tapi kita kena ubah sikit. Kita ni kebanyakan masjid kita ni untuk orang Melayu ya. Kita kena fikir macam mana orang Islam supaya datang. Baru ni tuan-tuan saya pergi ke Johor, sekarang ni saya boleh ceramah, semua boleh masuk dah. Alhamdulillah kan. Jabatan kerajaan boleh masuk dah. Tadi di Lembaga Getah. InsyaAllah 2-3 minggu ni dalam TV3. Nanti kepiah pun saya ingat tuan-tuan. Okey dah tuan-tuan. Dulu tak ada harapan tuan-tuan. Rakam 16 slot, 1 slot tak keluar. Ni dah okey dah, okey dah tuan-tuan. Alhamdulillah. Ni saya pergi Johor. Ada seorang tu jumpa, ustaz yang berhormat tu Cina, datang bagi bantuan. Dia datang ke masjid. Pihak masjid blok, tak bagi masuk. Saya kata dia datang elok betul tak? Ustaz, ada JK ni, dia tak bersunat ustaz. Saya kata kat dia, ni masjid dibuat ni, saya nak tanyalah, masa pasang tai ni, siapa yang buat? Dia kata Cina buat. Oh, Cina buat boleh pasang sampai dalam mihrab pula. Cina tu hang tengoklah bersunat tak bersunat. Takkan nak cek ustaz? Awak hang tak cek. Masa mana? Bila buat masjid, Cina boleh pasang jalan ikut suka. Tapi masjid dah siap, kita tak bagi datang. Kita menjauhkan mereka daripada rumah Allah. Bang, buka minda ni bang. Kalau boleh raya ni, panggillah orang-orang bukan Islam tu datang. Macam mana kita nak bawa mereka untuk hidayah Allah? Ni Selangor ni alhamdulillah tuan-tuan, sekarang ni dah ada dah satu almari. Ataulah di sini Ulu Kelang ada dah almari. Yang dia orang bubuh gula, beras ada dah sini. Tak ada lagi. Saya pergi tuan-tuan masjid Nur Hasaniyah dekat Kelang, banyak dah dia orang buat. Dia orang letak. Sebab dulu tuan-tuan saya pernah ditukarkan ke Kelang. Bila ditukarkan, saya ditahan tuan-tuan untuk dapat gaji. Selama 3 tahun tak ada gaji. 3 tahun tak ada gaji tuan-tuan. Allah kadang-kadang ceramah, Jai panggil saya lah, ada dapatlah 200-300 kan. Yang tu lah duit belanja saya. 3 tahun tak ada gaji. Kerajaan dululah zalim tuan-tuan. Bagi tahulah debat dah tak ada dah tuan-tuan, bagi lah. 3 tahun tak ada gaji tuan-tuan. Dia orang panggil ceramah, bagilah duit. Dapatlah. Duit tu kadang-kadang berminyak. Bayar tu habis. Kadang-kadang makan tak ada tuan-tuan. Awak balik ke isteri dengan anak di Penang. Macam mana saya buat? Saya pergi kat masjid. Masjid di Selangor ada almari. Saya ambil lah apa yang patut. Minyak ada, kadang Maggi ambil lah. Pukul 11 malam. Tak malu saya tuan-tuan. Saya ambil lah, alhamdulillah. Bila duit ada, saya bubuh balik. Tuan-tuan, ni yang kita nak. Sebab apa? Kita nak dekatkan orang dengan rumah Allah. Kita semua kaya kan tuan-tuan? Saya tuan ada duit, tapi satu ketika tak ada duit. Tak ada langsung pergi masjid. Ambil apa yang ada, Maggi, alhamdulillah tuan-tuan. Saya tahu mana masjid yang paling sedap buka puasa. Saya tahu. Mana masjid yang tak sedap. Saya pergi semua masjid dekat Selangor ni, pergi buka puasa tuan-tuan. Sebab apa? Duit tak ada. Kadang-kadang tuan-tuan pergi ceramah kat Selangor ni, dia orang tak bagi duit. Dia orang bagi kain pelekat. Alhamdulillah kain pelekat. Satu masjid tu bukan kain pelekat, kain telekong. Kain telekong. Allah, takkan nak pakai kain telekong. Tapi alhamdulillah tuan-tuan, ni mendekatkan. Masjid ni lah Jamiah Hasaniyah, saya tanya.
berapa spend ni? Dia kata kami dah operasi 2012. Masjid keluarkan 1000 aja letak barang. Kemudian tak pernah keluar dah tiap-tiap bulan. Orang ambil habis, tiba-tiba ada hamba Allah akan bubuh semula. 1000 mula ya. Semua pakat letak. Ni yang kita nak tuan-tuan, supaya orang datang rumah Allah. Kita kena fikir, kita jangan jadi masjid eksklusif. Aku ahli syurga, yang tak datang tu semua neraka semua tu. Tak mau. Kita kena buat. Baru ni Tasik Belugor, masjid Tasik Belugor, dia orang buat tuan-tuan, apa nama, Kong Yi Fat Choi, Hari Raya Cina. Dia panggil semua Cina datang. Ni sambut Hari Raya Cina dalam masjid. Cina pun datang. Hayya, tak pernah datang Wah. Kemudian jawatan kuasa masjid buat macam mana? Sekarang dia kata dah masuk waktu zuhur. Nak tengok tak macam mana kami solat? Cina ni nak tengok. Dia kata kalau nak tengok, kami kena ambil wuduk. Tahu, mau tak nak tengok macam mana wuduk? Cina tu nak supaya wuduk diambil. Ambil wuduk. Kemudian tengok Cina tu ambil wuduk. Kemudian masuk dalam masjid, diberi pakailah benda yang elok sikit, yang perempuan tutup. Duduk. Macam mana solat, mereka pun tengok. Allah, tuan-tuan, saya pernah pergi Jepun ni, bulan 3 baru ni. Di Jepun tuan-tuan, masjid mereka semua boleh masuk. Saya tanya, kenapa dia orang masuk? Kami buka to everybody. Setiap bulan 20 orang akan masuk Islam di kalangan orang Jepun. Kita masjid kita eksklusif. Ni kami aja yang masuk syurga, mereka tidak semua. Itu masalah. Kena ubah minda ni. Tu saya kata dekat Johor tu, jangan jadi macam ni dah. Kalau boleh buka ni, orang nak datang, kita buka untuk masjid kita ni dekat dengan mereka. Supaya apa? Hidayah milik Allah. Kan? Kalau mereka susah, ambil duit masjid bagi. Ni duit masjid simpan. Masjid ni okey lah. Masjid yang lain, saya pernah pergi masjid tu 300,000. Tandah selak tak ada. 300,000 selak tak ada. Berak, duk pegang macam tu kan. Selak tak ada. Orang masuk. Selak tak ada tuan-tuan. Bila berak duduk di depan. Dia tersangkut tuan-tuan. Nak berak tak boleh. Yang ni duduk pegang. Takut sakit. Duduk belakang, dia orang tolak mampu. Lain kali duduk belakang, rupanya ada timba. Bubuh air penuh-penuh, tolak dengan kaki lah. Tolak kan. Bagi duduk dengan pintu pun. Konsentrate lah. Ada hamba Allah masuk. Tolak tuan-tuan. Dia tolak. Allah! Dia tengok. Ustaz buat apa tu? Buat apa aku duduk berak lah bro. Pendapatan banyak. Masjid selak pun tak ada. Ni kita nak tuan-tuan. Masjid ni tuan-tuan, rumah Allah. Bila rumah Allah tuan-tuan, apa yang kita infak, Allah infak lagi. Saya ingatlah dulu datang ni, aircon pun tak ada, betul tak? Tak ada aircon. Ni tengok, ni saja pun dekat 200,000 lah tu. 200,000 ni aircon tu, kipas ni. Saya ingatlah ni kipas ni. Saya baca khutbah kan saya baca khutbah. Tuan-tuan ingat dah saya baca khutbah tu? Apa punya masjid? Ingat dah saya baca khutbah? Di luar sana yang parking Ferrari pun ada, Mercedes, Honda Accord, tapi masjid hutang. Saya ingat saya baca khutbah. Hampa tak ada, tak main. Kau ajak gambar. Kalau boleh saya kata, tolonglah bantu ni kipas ni hutang. Masa tu pengusi. Kutipan derma tuan-tuan hari Jumaat tu dapat 60,000 lebih. Dia kena macam tu tuan-tuan. Kena macam tu. Jangan khutbah, tuan-tuan, kipas kita hutang tuan-tuan. Tuan-tuan tolong boh dalam masjid. Dia boh RM1 lah. Mau tuan-tuan hutang ni bila nak bayar? Dia nak boh RM1, dia boh 10. Tuan-tuan, ni dekat dengan Allah hati kita ni tuan-tuan. Lebih dah tuan-tuan, dekat sejam dah. Cukup banyak tu tuan-tuan. Lagi apa? Wal yatama wal masakin. Kemudian apa tuan-tuan? Wabnis sabil, orang yang berjalan kita kena bagi untuk bantu. Sebab lembut hati kita. InsyaAllah bila tuan-tuan bantu, bila hati dah lembut, mudah untuk kita dekat dengan Allah. Sebut Nabi, menangis dia. Sebab apa? Sebut Allah, rasa sebab je. Sebab apa? Ainul bakat min qasyatillah. Mata yang menangis bila ingat Allah, jamin dia Allah padam api neraka Allah. Nak menangis bukan mudah kecuali hati yang bersih.
Itulah cara dia untuk kita cucikan hati kita. InsyaAllah kita jumpa lagi pada esok pagi kuliah saya. Dan mohon maaf ada kesilap dan salah. Mohon ustazah umumkan, ustazah pula, ustaz lah, saya bukan ustazah, umumkan kutipan derma untuk dana pembangunan Masjid Ar-Ridwan. Mari kita tuan-tuan, kita lancarkan kutipan derma untuk pembangunan Masjid Ar-Ridwan. Saya pun nak masuk juga. Hang, mana, adik. Okey. Sila. Dan insya-Allah setakat itulah ceramah saya. Sebelum tuan-tuan balik, tuan-tuan berbulah kepada adik-adik kita ini yang handsome-handsome, jalan perlahan-lahan. Siapa yang tak bagi, tunggu lama sikit.